mungkin orang ada kebimbangan tentang calon-calon kita, tapi saya 28 calon itu tidak ada kebimbangan. Kerana bagi saya pengalaman kita dalam politik Malaysia ni, sebenarnya proses calon Barisan Nasional ini dipecat. Kalau kita lihat macam pimpinan, ada juga yang berjaya selepas mereka itu dipecat, tapi mereka dapat memimpin rakyat. Contoh paling dekat pada kita adalah Datuk Seri Anwar. Dia dipecat daripada UMNO dan akhirnya dia memimpin satu gerakan pembaharuan dalam politik negara kita. Dan saya fikir Datuk Seri Idris, Datuk Nur Azman boleh melakukan itu sebagai contoh yang terbaik. Sebab itu kita bila meletakkan mereka sebagai calon, kita yakin bahawa mereka mempunyai aspirasi yang sama dengan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan pun tidak boleh dalam konteks tertentu selalu tertutup, sehingga dia tidak membenarkan pembaharuan, orang yang mahu melakukan pembaharuan, orang yang mahu melakukan perubahan, seolah-olah pintu Pakatan Harapan itu tidak dibuka. Jadi bagi kita, siapa yang mahu melakukan pembaharuan, dan mereka bukan sahaja berikrar untuk melakukan pembaharuan, tapi mereka telah bertindak, hilang kepercayaan kepada kerajaannya sendiri, yang mana mereka hilang jawatan, mereka hilang segala kedudukan, dan mereka hilang segala apa keistimewaan yang mereka ada. Hanya kerana apa? Kerana isu-isu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa, isu yang berkaitan dengan perebutan kawasan tambakan, dan isu yang melibatkan kelemahan pentadbiran kerajaan negeri itu sendiri. Memanglah kalau kita lihat pilihan raya kali ini berbeza dengan pilihan raya yang lalu. Pilihan raya yang ke-14 itu kita ada gabungan bersama dengan Bersatu, tetapi pilihan raya kali ini kita kehilangan satu gabungan, iaitu Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Tetapi untuk menambah kehilangan undi Bersatu itu, kalau kita lihat, kita ada 3 faktor. Yang pertama adalah Bersatu itu bila dia keluar daripada Pakatan Harapan, dia tidak keluar secara menyeluruh, kerana ada sebahagian ahli-ahli Bersatu itu masih kekal bersama Pakatan Harapan. Ini yang berlaku. Yang kedua adalah kita melihat bahawa Bersatu itu pun tidak secara total meninggalkan pembangkang, kerana kita lihat bahawa Bersatu berpecah kepada 2. Sebahagian bersama masih dengan Bersatu sehingga hari ini, sebahagian menubuhkan Pejuang di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Itu pun bukan secara total Bersatu itu mendapat sokongan seperti mana yang mereka dapat pada pilihan raya yang lalu. Dan yang faktor yang kedua adalah faktor yang boleh memberi nilai tambah kepada kita dalam pilihan raya kali ini adalah pentadbiran kita 22 bulan itu. Jadi pentadbiran 22 bulan itu memang banyak memberi kesan kepada, bukan sahaja kepada masyarakat di bandar, tetapi masyarakat di kawasan luar bandar. Ini sebenarnya yang banyak memberikan ruang kepada Pakatan Harapan itu untuk menambah undi dalam pilihan raya kali ini. Dan yang ketiga, saya tak nafikan bahawa perpecahan UMNO itu cukup besar. Perpecahan antara Muafakat Nasional memang sudah tidak wujud lagi di Melaka. Kerjasama PAS dengan UMNO memang bila berlaku pilihan raya kali ini, maka kerjasama itu sudah tidak wujud. Dan kita boleh lihat bahawa kerjasama kali ini ada antara PAS dan juga Bersatu itu sendiri. Dan UMNO itu sendiri berpecah. Bukti perpecahan UMNO adalah dengan keluarnya Datuk Seri, dengan dipecatnya Datuk Seri Idris Harun sebagai bekas Ketua Menteri dan juga bekas pengerusi perhubungan UMNO, dan dia juga adalah bekas ahli kerja tertinggi UMNO lebih daripada 10 tahun. Dan kalau kita lihat, bukan sahaja melibatkan Datuk Seri Idris, tetapi melibatkan juga adun seperti mana di Pantai Kundur dan sebagainya. Jadi saya fikir 3 faktor ini akan memberikan kesan nilai tambah kepada Pakatan Harapan dalam menghadapi pilihan raya, bagi mengimbangi pengurangan undi yang dibawa oleh Bersatu dalam pilihan raya yang lalu. Ya, kalau kita jangkakan, sekarang ni kita sasarkan 20 kursi daripada 28 kursi. Tetapi kita tahu bahawa sebahagian kursi, macam kita mungkin selamat di 10 kursi, kita ada lagi 8 hingga 10 kursi yang memang kita harus bekerja dengan lebih keras, kerana ada sebahagian kursi marginal, kursi-kursi campuran ini. Oleh kerana 3 penjuru itu, dia banyak bergantung juga kepada kemampuan kita mengekalkan kursi, mengekalkan undi, dan juga kemampuan rakan-rakan lain untuk mendapat undi tambahan. Dan saya fikir antara faktor terbesar cabaran kepada Pakatan Harapan ni adalah keluar undi ni. Jadi memanglah kita tahu bahawa untuk Pakatan Harapan menang, kita mesti yang keluar mengundi lebih daripada 70%. Itu boleh menjanjikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Jadi kita memang mengharapkan akan ada kesedaran di kalangan rakyat untuk keluar mengundi, dan untuk memastikan bahawa Pakatan Harapan itu boleh memenangi pilihan raya pada kali ini. Dan kita harus ada kesedaran juga, pilihan raya ini adalah pilihan raya untuk tempoh 5 tahun ke hadapan itu. Jadi kalau kita tidak membuat keputusan hari ini,
maka kesannya akan ada 5 tahun ke depan itu. Jadi saya memang menyeru kepada masyarakat supaya kita mesti mengambil tanggungjawab ini, sama ada kita berada di Melaka dan luar daripada Melaka. Bagi saya pilihan raya pengundian ini adalah pengundian yang selamat bagi kita. Semua di kalangan kita kebanyakannya sudah divaksin, dan kita tahu bahawa kita tak boleh membandingkan pilihan raya Melaka dengan Sabah, kerana Melaka dalam keadaan kita sudah divaksin, kita sudah masuk ke fasa 4 di mana program-program sosial sudah dilaksanakan. Jadi kita boleh tengok macam di gerai-gerai makan orang ramai. Lepas tu kalau kita tengok di taman-taman permainan, kita memang masyarakat sudah boleh bersosial, bersukan dan seumpamanya. Dan kita boleh tengok di kawasan-kawasan macam emporium dan sebagainya, memang ramai orang di situ. Jadi menunjukkan bahawa aktiviti sosial kita boleh berlaku. Cuma yang penting adalah kita menjaga SOP. Jadi saya tidak ada kebimbangan bahawa kita ada kebimbangan di kalangan rakyat, kerana rakyat boleh melihat bahawa aktiviti sosial sudah berlaku, dan saya fikir pilihan raya boleh mereka boleh selamat untuk keluar mengundi pada 20 hari bulan.